Assalamualaikum guys, apa khabar? Apa khabar semua? Selamat datang. Saya Wan Amirul daripada Pro Application Services. Okey, kali ni kita nak buat perbezaan antara lapisan polyurethane. Polyurethane ni adalah lapisan top coat yang kita buat pada metallic epoxy, sama ada di atas permukaan tabletop atau kitchen cabinet atau lantai. Jadi kita akan lapiskan dengan polyurethane. So polyurethane ni dia ada dua jenis. Satu jenis water base dan satu jenis solvent base. Kalau kita tengok jenis water base ni, dia lebih mudah flow, maknanya dia tak nampak sangat berbelak daripada roller. Tapi satu meja lagi yang sebelah ni saya ada buat. Meja ni kita buat dengan solvent base, kan? Dia lebih mudah untuk nampak berbelak. Kalau tempat kecil tak apa, meja macam ni tak apa. Tapi kalau tempat besar dia nampak berbelak. So itu hari saya dah lapiskan dengan ini water base polyurethane. Ini sebelah ni solvent base, makna dia ada bau tina. Yang ni water base, dia tak ada bau tina. Dia pakai air. Tapi kita nak buat testing dari segi ketahanan cala, Clorox, shampoo dan bahan akrilik. Ni bahan akrilik berus gigi. So kadang-kadang ada orang yang nak buat dekat countertop toilet ke, ada juga yang nak buat dekat toilet. So kita nak tengok ketahanan PU ni, water base PU dengan solvent base PU, yang mana lebih tahan pada 4 testing ni. So kita first kali kita letak tepi dulu. Kita nak tengok dia scratch, ketahanan cala dia. So kalau kita tengok, kalau PU ni, water base PU ni walaupun kita calakan dia, kan? Tapi bila dia lap hilang, dia tak nampak cala. Kita nampak cala. Kita buat dia akan nampak garisan, tapi dalam kita lap balik dia akan hilang. Dia akan hilang. So kita akan buat test. Satu sini buat Clorox, sini kita buat Clorox, kita buat berus gigi dan kita buat shampoo. Dan kita tengok, kita biarkan dia buat seketika. Lepas tu kita tengok macam mana dia punya result dia bila kita lap nanti. Kita letak Clorox dulu, kita biarkan dia. Kita nak tengok macam mana ketahanan dia terhadap color daripada metallic epoxy tu. So kita masuk pula berus gigi. Berus gigi ni kita letak je kat sini. Dan last sekali shampoo. Sebab ada juga yang nak buat benda ni di atas toilet, pada lantai toilet. So kita nak buat testing dari segi cala dan dari segi dia punya ketahanan dia terhadap chemical yang selalu yang kita letak kat toilet ni kan. So ini shampoo anti dandruff. Boleh pakai ni. So ni kita sapu-sapu sikit, bagi dia sebati. Ini berus gigi ni kita sapu-sapu sikit, bagi dia sebati. Ini kita sapu-sapu sikit Clorox ni supaya dia lebih dia boleh rata lah. So benda ni kita akan biarkan supaya kita nak buat test dekat meja yang ada kita buat jenis solvent base pula. Meja sebelah ni dia pakai ini water base. Kita nak buat yang solvent base pula. Check it out guys. Okey, meja seterusnya dalam meja kedua.
Ini kita pakai solvent base epoxy. First kali kita nak tengok dia punya ketahanan terhadap cala. So kita scratchkan dia. So kalau ikutkan kalau kat sini saya nampak ada cala. Nampak kesan cala sikit. Okey. Sekarang ni kita nak test pula dengan Clorox. Kita biarkan dia dulu, letak kat sini, kita biarkan dia. Biarkan Clorox tu. So, kita letak brush gigi. Brush gigi ni adalah bahan akrilik. Bahan alkalik. Bahan alkalik. So, dia boleh mencuci. Kita nak tengok sama ada dia menghakis tak di atas permukaan polyurethane. Dan juga anti-dandruff shampoo. Semua benda-benda ni kalau dalam toilet memang ada lah. So kita tak nak epoxy, benda ni direct expose pada epoxy. Jadi benda-benda ni dia boleh membuatkan dia kadang-kadang bertukar warna. Epoxy tu bertukar warna disebabkan dia jadi macam berpanau lah, dia kadang-kadang jadi kuning lah. So kita lapiskan dengan satu lapis polyurethane supaya polyurethane ni kalau bandingkan polyurethane dengan epoxy, polyurethane lebih tahan kepada chemical. So kita buat testing ni. Jadi kita buat testing ni tapi kita tengok sama ada mana yang lebih baik, sama ada water base ataupun solvent base. Ini solvent base, yang tadi saya buat water base. Okay, check it out guys. Nanti benda ni kita biarkan dulu selama maybe like 24 jam. Esok nanti kita shoot balik. Esok. Okay, selamat kembali. Kita dah seminggu. Saya janjikan 24 jam kan. Tapi keesokan harinya saya sibuk dengan kerja lain. So saya tinggalkan ni seminggu. 3 benda ni, shampoo, brush gigi dengan Clorox. So Clorox ni kita tinggalkan seminggu di atas permukaan PU yang jenis water base. Ini jenis water base. Yang satu lagi tu jenis solvent base. Kita nak tengok ketahanan chemical. Kalau dekat benda-benda ni selalunya kat dalam toilet ataupun dapur. So macam mana efek yang berlaku kalau kita tinggalkan, dedahkan 3 barang ni atas permukaan lapisan PU kita ni. So ini jenis water base PU macam saya test minggu lepas. So kali ni kita nak cucikan balik, kita nak tengok sama ada dia tinggalkan kesan atau tak. First kita nak tuangkan air kawasan yang kita terdedahkan dengan brush gigi, dengan shampoo, dengan Clorox. So kita tuangkan air. Ni letak tepi dulu. Ini kita letak tepi dulu. Okey. So kita cucikan dia. Tonyoh dia macam ni. Tengok. Kalau tengok pada sini tak ada kesan ni. Dia kalau Clorox yang saya nampak lah, kalau dia dah kering tu dia ada stain lah. Tapi bila dia kena air, dia hilang. Tapi stain tu tak melekat lah pada permukaan. Sebab kita tinggal seminggu, benda ni dah jadi kering. Dia kering atas permukaan itu. Tapi bagi saya lagi bagus sebab kita betul-betul test kan benda ni. Seminggu kita tinggal. Ambil kau. Sibuk dengan kerja. Mula saya shoot video ni,
Lepas tu esoknya ada jadual, ada busy pun semua. Okey. Kalau dah tu, kita dah lap dia. Ini kita lap dengan kain buruk lah. Kita bersihkan dia supaya kering. Permukaan tu kering balik. Kita nak tengok sama ada 3 bahan ni ada membuatkan kita punya permukaan jadi ada stain tak? Ada bekas tak? Tapi kalau tengok pada sini memang tak ada bekas. Memang tak ada bekas. Oh, cantik. Macam tak ada apa lah. Macam sedia kala lah. Macam tak buat test. Okay guys, tadi kita dah buat test dekat permukaan water base. So kali ni kita buat di atas permukaan solvent base. So kita nak cuci balik permukaan ni supaya dia lagi bersih macam tadi lah. Daripada shampoo, ubat gigi dan juga Clorox. So bekas ni kita dah tinggalkan seminggu lah. Kita cuci dulu, kita cuci shampoo dulu. Tuang air sikit. Clear. Dia tak ada kesan apa-apa. Ini kalau epoxy ni habis lah ni. So brush gigi pula. Dan juga Clorox. So kawasan Clorox ni nampak dia macam menghakis. Tapi kalau kita tengok memang dia tak ada kesan. Dia tidak meninggalkan apa-apa kesan. So, bila kita dah cuci ni, kita lap balik lah kejap lagi. Dia memang tak ada apa-apa kesan. So, polyurethane ni memang dia lebih chemical resistant berbanding dengan kalau epoxy. Kalau dia expose epoxy, memang ini memang dah berbekas lah. Memang tak tahan lah sebab kita tinggalkan dia 1 minggu kan. So, ni kita ambil kain, kita lap balik. Kita tengok sama ada bekas ke tak ada bekas. Kain kering lah, kita lap balik. So kalau kat sini memang tak ada bekas apa-apa. Walaupun dia terdedah pada Clorox, terutama sekali Clorox lah, sebab Clorox ni menghakis kan. Walaupun 1 minggu kita exposekan dia, tapi PU ni memang dia chemical resistant. Dia chemical resistant, bukan chemical proof lah. Kalau chemical proof ni letak asid pun tak apa, tapi ini kalau saya rasa letak asid menghakis tetap juga dia akan. Tapi siapa yang nak pakai asid ni kan. So ini kita gunakan testing yang kita gunakan di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah, macam 3 benda ni. Memang cantik. Tak ada apa-apa. Sekejap lagi saya close up. Saya ambil video close up. So, kesimpulan daripada testing yang kita buat ni, polyurethane dia lebih tahan chemical. Chemical yang ada dekat rumah. Tapi perbezaan antara water based urethane dan juga solvent based urethane dari segi ketahanan cala. Water based urethane lebih tahan cala daripada solvent based polyurethane. So kita dah dapat satu kajian, kita dapat satu solution yang baik. So kalau kata next time kita buat epoxy flakes ke, atau kita buat metallic epoxy atas meja ni ke, sebaik-baiknya kita kena lapiskan dengan water based urethane sebab dia membuatkan ketahanan lebih tahan cala
dan juga chemical resistant. So guys, kena ingat guys, bukan sekadar kita buat epoxy selesai semua masalah. Kita kena ada satu lapisan di atas untuk preserve kita punya design, preserve kita punya color, preserve kita punya permukaan epoxy. Sebab epoxy, kelebihan dia boleh buat tebal, dia boleh buat cantik, dia boleh buat design, dia boleh buat macam-macam. Tapi kelemahan dia tak tahan pada chemical, dia tak tahan pada cala. So kita kena lapiskan satu lapisan lagi untuk bagi ketahanan tu lebih baik. Alright? Thanks for watching guys. Kalau ada apa-apa soalan, boleh hit komen kat bawah. Kalau belum subscribe, terima kasih kerana subscribe, share dan like. Check it out. Bye.